Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua. Saya ucapkan kembali lagi kita dalam rancangan Ummah Live di mana kami akan membincangkan tentang isu dan topik-topik semasa live di Facebook kami Ummah Today. Jadi terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami setiap hari Rabu jam 9 malam. Kepada anda mungkin yang pertama kali baru menonton kami melakukan rancangan Bual Bicara di mana kami akan bincangkan tentang topik dan isu semasa dan kita juga bawakan tetamu jemputan untuk sama-sama mengupas tentang isu tertentu. Jadi pada malam ini topiknya mungkin agak menyeramkan sedikit kerana ia berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Jadi pada anda yang mungkin menonton pada malam ini mungkin ada pengalaman masa zaman belajar dulu ke zaman universiti ke ataupun ahli keluarga anda sendiri pernah terkena gangguan makhluk halus ke anda pernah menyaksikan di hadapan kepala mata anda sendiri kan. Jadi malam ini kita akan membawakan tetamu khas kita iaitu seorang ustaz yang pakar dalam rawatan Islam. Jadi beliau mungkin boleh kongsikan sikit tentang mungkin amalan dan juga pengalaman beliau sepanjang dalam bidang rawatan Islam ini. Jadi pada malam ini kita masih lagi kekal dengan host kita pada malam ini iaitu tak lain dan tak bukan saudara Faizal bin Ismail. Assalamualaikum Encik Faizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara Hafiz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat sahaja. Alhamdulillah. Allah bagi peluang lagi untuk saya bersama dengan Hafiz, bersama dengan tetamu kita sebentar lagi insya-Allah dan juga para penonton semua di Facebook Ummah Today. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakanlah kita pada malam ini, kita nak borak-borak sikitlah kan dengan saudara Faizal sendiri kan. Saudara Faizal sendiri mungkin sepanjang ni selama ni pernah tak mengalami situasi ataupun pengalaman kan melihat gangguan-gangguan makhluk halus ni, santau ke sihir ke kan? InsyaAllah. Ini soalan cepu emas ni. Allah, macam mana saya nak jawab ni ya. Okey, sebab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada Ummah Today kerana menjemput saya sebagai host pada hari ini. Dan apa yang menyebabkan menariknya tentang Ummah Today Live ini, sebelum saya menjadi host kepada program live ini, saya dulu akan ditanya. Jadi saya pun kena jawab soalan pada malam ini. Allahu Akbar. Baik Hafiz, sebenarnya kalau nak katakan makhluk halus ni memanglah jin dan manusia ni memang disebut kan. Manusia bukan makhluk halus, memang nyata nampak di hadapan kita. Jin disebut banyak kali di dalam Al-Quran, surah yang khas, surah jin pun ada. Jadi kita tak boleh nafikan memang adalah benda ni. Jadi Ustaz akan huraikan tu dengan lebih lanjut. Saya tak pakar sangat dalam bidang ini. Tetapi kalau nak dikira daripada segi pengalaman tu, secara jelas di hadapan mata, Masya Allah saya tak ingat ataupun tak pernah nampak. Tapi daripada segi merasai, mungkin ya, atau mungkin pengalaman diganggu pun ya. Okey, ini mungkin saya boleh bercerita sedikit kepada Ummah Today macam mana rasanya diganggu tu apabila saya mengalami masalah tak dapat tidur. Kan. Tapi masalah tak dapat tidur ni bukan saya dua tau Hafiz, berbulan-bulan subhanallah. Masya-Allah. Malam payah nak tidur, siang susah, sampaikan jadi satu masalah yang sangat kritikal untuk diri saya sampai saya jadi mental. Tapi kalau pergi ke hospital memang dia orang kata macam dia cek darah lah, itu semua tak ada apa. Tak ada apa kan. Sekali bila kita pergi banyak kali kita rujuk kepada dia orang dan dia orang kata kita ada masalah anxiety, kemurungan, kebimbangan yang melampau dan sebagainya. Jadi pada saat itu saya sendiri pun tak tahu sebenarnya yang saya menerima gangguan makhluk halus, kecuali petandanya seperti mimpi itu ada. Mimpi itu macam-macam mimpi lembaga hitam, mimpi jatuh daripada tempat tinggi. Itu pun nanti kita akan tanya Ustaz lah. Ustaz akan huraikan benda itu. Tapi itu antaranya. Sehinggalah saya merujuk kepada seorang pakar agama. Tetapi masalahnya adalah Hafiz, apabila kita tidak mengalaminya, kita susah nak percaya pada peringkat permulaan. Betul. Apabila kita mengalaminya, barulah kita rasa Allahu Akbar, aku terkena rupanya kan. Bila bukan seorang dua yang bagi tahu, tapi ramai yang beritahu. Dan jelah, memang ada orang kata kena itulah, kena ini daripada orang hantar dan sebagainya. Permulaannya memang susah nak terima.
ya, tetapi lama kelamaan satu saja habis. Ujian ini ya adalah dengan izin Allah saja. Masya Dengan Allah, izin Allah betul. dan pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan saya ambil masa yang sangat lama sebab saya nak tahu memang lama lah saya mendiamkan diri, hampir 2 tahun kerana untuk memulihkan semangat dan sebagainya. Tapi sangat-sangat sukar pada peringkat permulaan. Cuma bila saya dapat satu kenikmatan iaitu apa orang kata memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah jalan dia yang akan menyelesaikan segala masalah dan sebenarnya adalah counselling untuk diri sendiri. Kita boleh pergi jumpa pakar motivasi macam-macam ataupun merujuk kepada pakar kaunseling mana-mana untuk dapatkan rawatan ini, tetapi kaunselor yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Masya Allah, sangat-sangat memberikan inspirasi. Satu cerita yang beri inspirasi kepada orang yang menonton pada malam ini. Jadi saya sendiri tak pernah mengalami, saya hanya banyak dengar cerita-cerita lah daripada orang kan. Jadi itulah saya malam ini mungkin kita akan lebih tahu lebih lanjut. Mana Ustaz malam ini akan terangkan pengalaman beliau sepanjang merawat mereka yang terkena gangguan makhluk halus kan, atau mungkin beliau boleh kongsikan amalan-amalan, bacaan-bacaan yang boleh kita amalkan supaya kita dihindari daripada gangguan-gangguan seperti ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dan sebelum tu saya nak ingatkan juga kepada anda semua untuk like, komen dan share Facebook kami iaitu Ummah Today. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan sepenuhnya kepada saudara Faizal. Silakan. Masya Allah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diucapkan, kali ini saya membuka bicara sebagai host pada malam ini untuk kali yang keberapa. Saya pun dah tak ingat sebenarnya. Hari tu mula-mula ingat lah. Tapi sekarang pun dah tak ingat dah. Alhamdulillah, apapun bersyukur sangat-sangat. Orang kata selama-lamanya kita berada dalam keadaan yang penuh kesyukuran. Bukan hari ini saja, esok kalau Allah bagi peluang kepada kita lagi untuk bernafas di muka bumi Allah ini, kita perlu bersyukur. Ya, sampailah kita tiada lagi di dunia ini. Baiklah, pada malam ini seperti yang diwar-warkan oleh saudara Hafiz tadi, satu topik yang cukup menarik sebenarnya. Saya pun dapat perkongsian sedikit. Itu dia. Saya tak sempat nak bertanya atau nak menemu bual bertanyakan pengalaman Ustaz sendiri, tapi saya punya pengalaman sudah pun dibocorkan sebentar tadi. Apapun saya nak mengalu-alukan tetamu istimewa kita pada malam ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Hezri Baharudin, pengurus Mahat Tahfiz Ibnu Katsir ataupun MATIK. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Faizal, Masya Allah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. Itu dia. Sihat, Ustaz, saya nak tadi Ustaz dengar kan perkongsian saya sebentar tadi ni kan? Masya Allah, satu perkongsian yang sangat baik, Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi yang itu yang kata peringkat yang seterusnya adalah Allah, bila kita betulkan hubungan dengan Allah tu, Allah buka jalan kepada saya berjumpa dengan orang-orang yang baik macam Ustaz hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Saya nak tanya Ustaz sebelum Ustaz kita mulakan. Betul. Janggut Ustaz tu panjang macam mana tu, saya dah simpan lama tak macam panjang dah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah bagi ni, Allah izinkan dia tumbuh. Masya Allah. Masya Allah. Tak ada guna minyak ke apa semua, tak ada. Tak ada, Alhamdulillah. Dia tumbuh sendiri, selalu urut, minta dengan Allah SWT. Jadikan dia sunnah harian, Masya Allah. Dia jadi panjang dengan izin Allah. Saya memang insya-Allah ya, saya nak doakan saya Ustaz untuk mendapat macam tu. Allahu Akbar. Masya-Allah. Duk cuba membela ni kan, baru belajar ni, subhanallah. Baik Ustaz. Hari ni malam ni perkasa diri dari gangguan makhluk halus. Satu topik yang cukup menarik sebenarnya. Tetapi sebelum kita melompat masuk ke dalam apa orang kata alam itu, kita nak tanya dulu tentang gangguan yang lain kepada Ustaz, iaitu gangguan COVID-19 ini. Masya Allah. Bagaimana agaknya ia memberikan kesan kepada Ustaz sendiri daripada segi menguruskan Mahat Tahfiz Ustaz tu? Masya Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa 'adatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ummah Today di atas jemputan kita pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih juga kepada pengurusi majlis, saudara Faizal Ismail, masya-Allah. Saya nampak makin ceria, wajah ceria, nampak sihat, masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, jadi berkenaan dengan Mahat Tafiz saya, sedikit latar belakang lah. Mahat Tafiz saya Mahat Tafiz Ibnu Katsir, alhamdulillah. Pelajar hanya 20 orang, masya-Allah. Ada pelajar yang mengambil CJ Pelajaran Malaysia. Kita menawarkan hafalan Al-Quran dan juga SPM lah untuk pelajar-pelajar Mahat Tafiz kami. Alhamdulillah, pelajar saya yang paling kecil ada berumur 10 tahun, sedang menghafal Al-Quran. Ya, sedang kita COVID ni, masya-Allah, Allah uji saya juga sebenarnya dengan COVID ni. Saya juga bekas pesakit ICU. Pernah dimasukkan ke ICU hospital. Masya-Allah, saya dimasukkan ICU pada bulan Disember tahun lepas. Saya diuji oleh Allah selama 5 hari di ICU. 5 hari di ICU Hospital Sungai Buloh lah. Allah uji saya dengan ujian sakit COVID, masya-Allah. Alhamdulillah, Allah beri keizinan, kesihatan, saya survive dan alhamdulillah kembali sihat dengan izin Allah. Jadi ialah dalam keadaan kita COVID-19 ini, COVID-19 ini, Mahat Tafiz sangat terkesan lah. Sebab pembelajaran Mahat Tafiz ini perlukan talaki musyafahah, iaitu cara berhadapan dengan guru, sebutan Al-Qurannya kena berhadapan dengan guru, cara sebutan, gerakan mulut, kita caranya memang macam tu, tak boleh nak ubah kan, kita tak boleh ubah. Tapi bila datangnya COVID ini, cara itu perlu diubah menggunakan online. Tak dapat tengok, kadang-kadang lain sangkut, kadang-kadang tak dapat dihubungi. So pembelajaran itu agak tergendala dan ujian-ujian lainlah kepada pelajar. Mereka terdedah dengan suasana luar. Bila di Mahat Tafiz, suasana tu dia lebih kondusif lah kan, dia tak ada campur sangat dengan orang luar, pembangunan terjaga, suasana itu terjaga bersama-sama dengan kawan-kawan menghafal Al-Quran. Tapi bila datang ujian COVID ini, masya-Allah, ia sangat memberi kesan kepada kami yang menguruskan Mahat Tafiz ini, ujian untuk kami, masya-Allah. Tapi alhamdulillah, setakat ini pelajar-pelajar kami selama 20 orang masih lagi kami berikan secara PDPR lah, secara online. Kita call, kita gunakan WhatsApp call, kita gunakan medium-medium online untuk kita bersemuka dan menghafal Al-Quran. Tapi lah tak samalah dengan yang sebelum itu, ujian Allah buat kami, masya-Allah. Kita sudah sedikit lah tekan berkenaan dengan Mahat Tafiz saya, masya-Allah. Mahat Tafiz saya berada di Kelang, Batu Belah Kelang, masya-Allah. Tu, masya-Allah, insya-Allah. Di sebalik ujian itu ada hikmahnya, kalau tidaklah kita bersua pada hari ini, Ustaz. Masya-Allah. Ya, padahal saya berada bukan di kawasan Lembah Kelang ni, Ustaz. Saya berada di Pulau Pinang, dekat masya-Allah. Allah Akbar. Masya-Allah. Jauh ini tu. Dah hikmah yang Allah sediakan. Allahu Akbar. Baik Ustaz, kita nak menjurus masuk ke dalam topik kita pada hari ini, memperkasakan diri daripada gangguan makhluk halus. Tapi sebelum Ustaz memberikan tips-tips dia, bagaimana kita nak membuat pelindung diri dan sebagainya, itu sudah pastilah kan. Tapi apa sebenarnya yang dikatakan makhluk halus itu, Ustaz? Ada orang kata makhluk halus ni jin, ada orang kata setan, ada orang kata orang bunian pun ada. So apa sebenarnya makhluk halus ni, dan boleh Ustaz ceritakan pengalaman Ustaz dalam bidang perubatan ni, silakan. Okey, bismillah. Okey, kita tengok apa maksud makhluk itu sendirilah. Okay, kita buka Dewan Bahasa dan Pustaka, kita buka kamus. Apa tu sebenarnya? Memang DBP ni dah rupanya dah bagi satu maksud yang tepat lah, bagi saya tepat, tentang makhluk halus itu sendiri. Okey, kita tengok maksud dia apa. Bila saya tengok maksud dia adalah makhluk seperti jin yang hidup di alam ghaib. Itu yang diberikan maksud oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kat situ disebut perkataan jin, makhluk halus, iaitu makhluk yang di alam ghaib yang kita tak nampak. Okey, sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Allah sebut dalam Quran bahawa syaitan jin ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi makhluk halus itu sendiri tak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi jin ini, makhluk halus ini boleh kita definisikan sebagai jin yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Itu asal kejadian jin lah. Okey, yang kedua, apa itu jin sebenarnya? Sebenarnya ni Allah sebut dalam Quran, jin ini Allah ciptakan ia daripada api yang sangat menyala-nyala, api yang panas, daripada
api di sekadar api yang sangat panaslah. Bila kita tengok dalam surah Al-Hijj ayat yang ke-27, Allah sebutkan perciptaan jin ini daripada api yang menyala-nyala. Okey, yang seterusnya, kenapa Allah ciptakan jin ini? Apa tujuan dia Allah ciptakan? Ya, Allah bagi tahu juga dalam Al-Quran. Surah Az-Zariyat ayat ke-56 ya, Allah sebut, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia itu untuk mengabdikan diri kepadaku. Itulah asal tujuan penciptaan jin dan manusia, hanya untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama seperti manusia. Mereka juga sebagai mukallaf diberi pilihan sama ada nak ke neraka Allah ataupun ke syurga Allah. Mereka tahu itu dosa, itu pahala. Sebab kita boleh macam Saudara Faizal cakap tadi ya, Allah sebut dalam Al-Quran surah jin tu terang benderang dah. Kisah bagaimana Rasulullah berdakwah di alam jin. Bagaimana jin benar Al-Quran, masya-Allah. Walaupun dia di alam ghaib, mereka boleh mendengar Al-Quran, masya-Allah. Mereka juga diciptakan seperti kita, dia beragama, dia makan, dia minum, okey, dia juga boleh satu hari nanti dia juga boleh mati seperti kita. Wallahu a'lam. Itulah sedikit secara ringkasnya apa itu makhluk halus yang Allah ciptakan di dalam Al-Quran, masya-Allah. Baik Ustaz. Masya-Allah. Saya tertarik sebenarnya bila Ustaz kata tak boleh nampak dengan mata kasar. Betul, Tetapi betul. ada manusia yang dikurniakan keistimewaan itu Ustaz ya. Okey. Adakah Baik. Ustaz ada keistimewaan itu? Masya-Allah. Okey, wallah. Okey, bismillah. Okey, saya menjawab. Itu soalan yang selalu kita dapat daripada pesakit, daripada orang ramai. Okey, saya ingin menjawab. Okey, sebab benda ini perlu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Sebab perkara gaib ini perlu kita letakkan dalil-dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Okey, untuk menjawabnya. Saya dah sebutkan tadi daripada awal. Okey, penciptaan jin itu Allah ciptakan dia dalam keadaan dia tak dapat kita lihat dengan mata kasar kita. Okey, sebenarnya apa yang saya belajar dulu bersama Allahyarham Tuan Guru Ustaz Harudin, Allahyarham menyebutkan perkara ni memang di dalam kelas beliau menyebutkan bahawa yang nampak jin ini, yang kerap nampak jin ini, biasanya dia sendiri telah ada penyakit gangguan tersebut. Jika dia nampak, dia sendiri yang ada gangguan tersebut. Dia sendiri yang bermasalah. Sebab dia tidak seperti sunatullah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tadi. Dia menyanggahi daripada ayat Quran yang disebutkan tadi. Sebab Allah sebut dalam Quran, "Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la taranahum inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun." Itulah syaitan itu memang asal kejadian dia dapat melihat kita dan kita tak dapat melihat mereka, sebagaimana dalam surah Al-A'raf. Jadi Allah sebutkan secara terang, manusia tidak dapat melihat jin. Bagi mereka yang kerap nampak jin, mudah nampak jin, itu adalah satu petanda mereka telah ada gangguan yang perlu mereka rawat. Begitu juga dengan mana-mana perawat yang menyatakan tiba-tiba datang, saya dah nampak ada 3 ekor dekat dalam badan. Saya nampak dekat sebelah kanan tu ada seekor kat dalam, sedang mengganggu. Tanya dia macam mana dia boleh nampak. Kenapa dia nampak yang seekor, yang beribu dekat dalam masjid, yang kat tepi jalan sedang makan, yang sedang bermain-main tepi kat taman permainan, kenapa tak nampak? Yang nampak hanya 3 ekor yang bersama-sama dengan kita. Na'udzubillah. So jadi kita kena yakinlah bahawa dalam Al-Quran menyebutkan manusia pada asalnya tidak nampak jin, tapi mungkin ada Allah kurniakan juga, saya tidak menafikan. Okey, seperti karamah yang Allah berikan kepada para wali, ma'unah yang pertolongan Allah berikan kepada mereka yang Allah pilih. Okey, mungkin mereka nampak dan mereka beriman dengan Al-Quran, mereka tidak berkata yang mereka nampak. Mereka senyap biasanya. Okay, mereka senyap, mereka nampak. Tapi itulah, mungkin mereka berdoa kepada Allah agar dihindarkan daripada perkara yang tidak baik. Itulah, biasanya macam itu yang kami difahamkan ketika belajar dulu. Itulah yang kami, semasa saya ditauliah pun, ditauliahkan oleh Majlis Agama Islam Selangor untuk perubatan Islam ni, soalan yang sama juga dikeluarkan. Alhamdulillah, inilah jawapan yang diberikan oleh pejabat mufti dan jawatan kuasa tauliah berkenaan dengan makhluk halus. So kita kena pegang bahawa makhluk halus ini tidak boleh dilihat. Apa yang saya faham, pesakit yang biasa secara normalnya mereka boleh nampak kelibat ini kurang daripada 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5 hilang. Kalau lebih daripada 5 saat, biasanya itulah gangguan yang mengganggu mereka. Hati-hati. Wallahu a'lam. Dia dah berjaya memunculkan diri depan pesakit, depan yang dia ganggu tu. Masya-Allah. Cukup sekali 5 saat, lah. Maknanya kalau macam saya tak nampak, tapi dalam mimpi itu ada, itu tanda-tanda lah. Betul, itu tanda-tanda. Nanti saya akan jelaskan lagi apa tanda sihir itu sebenarnya secara lebih dalam lah. Allahu Akbar. Baik, Ustaz memang tahu sebenarnya kat mana kita nak break. Ustaz pun kata nanti saya jelaskan. Sebab memang kita nak rehat kan. Memang kita nak rehat sekarang ni. Okay,
Teruskan bersama dengan Ummah Today Live. Sebentar lagi Ustaz akan kongsikan tanda-tanda gangguan. Macam-macam gangguan ni sebenarnya. Gangguan yang mengikut, gangguan sihir, Betul. macam-macam lah. Gangguan daripada stres pun ada kan. Okey, Betul. kita akan masuk ke dalam topik itu. Dan cerita tentang teddy bear. Itu yang kita nak tahu. Sebentar lagi dalam Ummah Today Live. InsyaAllah. InsyaAllah. Alah, kenapalah nasi dia banyak lagi? Nasi aku dah tinggal sikit. Al-Arabi, jangan risau. Kalau tak cukup, boleh tambah lagi. Alhamdulillah bertemu lagi dalam live Ummah Today dan pada malam ini satu topik yang cukup menarik, memperkasakan diri daripada gangguan makhluk halus, dan bersama dengan saya ialah pengurus Mahat Tahfiz Ibnu Katsir, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Nur Hazri Baharudin. Ya Ustaz, ramai yang tak sabar sebenarnya nak dengar ni. Masya-Allah. Sebab topik makhluk halus ni memang daripada dulu sampai sekarang ni, subhanallah, memang menarik perhatian orang. Dulu kalau masa kecil-kecil dulu saya teringat satu buku, Bercakap dengan Jin. Masya-Allah. Kan, Bercakap dengan Jin. Buku tu sangat-sangat laris. Sebab apa? Orang suka nak dengar, orang suka nak baca kan. Tentang cerita-cerita yang mistik sebegini. Baik Ustaz, apa kata tanda-tanda seseorang itu mendapat gangguan? Gangguan ni pula macam-macam. Gangguan yang mengikut, menumpang, gangguan dekat rumah, gangguan sihir dan sebagainya. Silakan Ustaz. Okey, bismillah, masya-Allah. Okey, bagi mereka yang pernah mengalami gangguan makhluk halus, mereka pernah merasailah macam mana kesannya bila gangguan itu terkena pada seseorang. Jadi kita boleh dapat faham bahawa gangguan ini ada pelbagai gangguan yang biasa pesakit terima. Okey, kita tengok juga tujuan jin itu masuk kepada tubuh pesakit. Okey, dia ada banyak tujuan. Antara tujuan yang popular sangat kita dengar adalah sihir lah yang pertama. Disebabkan sihir ada tujuan tertentu untuk merosakkan seseorang. Okey, itu ada tujuan yang pertama lah, antara sihir. Yang kedua, antara tujuan dia adalah kerana jin itu sendiri suka kepada pesakit tersebut. Okey, dia suka, dia tengok orang ni, dia berminat. So bila dia berminat, dia cari jalan untuk masuk dan ganggu orang tersebut. Okey. Yang ketiga, sebab mungkin kita sendiri pernah menyakiti tempat jin atau jin tersebut. Kita tak faham, kita tak tahu waktu tu, mungkin kita terbaling benda ataupun kita buang air tempat yang tidak sepatutnya dalam lopak yang dilarang oleh Nabi, tempat jin minum dan sebagainya, kita kencing kat situ, buang air kat situ, jadi kita terkena gangguan jin tersebut. Itu antara kita menyakiti jin tersebut dan jin balas dendam kepada kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah memang kerana kejahatan jin tersebut lah. Memang itu kerja dia, degilnya dia, sombongnya dia. So dia saja-saja nak kacau manusia. Dia memperlihatkan diri dia saja nak merosakkan manusia. Itu antara tujuan dia ganggu manusia lah. Kita ada sihir sebab dia suka, sebab kita sakitkan dia dan dia memang nak menyakiti kita. Antara itu sebabnya. Daripada keempat-empat ni, dia sebenarnya bila kita perhatikan, simptom dia agak berbeza. Simptom dia agak berbeza. Kalau macam mana jin itu suka pada kita, simptom dia agak berbeza. Kalau jin itu ada jin keturunan yang kita ambil dia untuk menjaga kita, daripada yang kita senang cerita adalah saka lah. Saka, jin saka yang disebabkan keturunan kita ada keturunan kita pernah membelanya dan dia perlukan warisan. Jadi tanda-tandanya juga berbeza. Begitu juga dengan tanda-tanda jika terkena sihir. Dan juga ada yang saya sebut kali kita, jin sakiti kita dan kita menyakiti jin tersebut. Dan kebanyakan tanda-tandanya adalah ada sedikit perbezaan. Jadi saya ambil secara kesimpulan. Apakah tanda-tanda biasanya terkena gangguan? Termasuklah sihir, saka, asyik dan sebagainya.
Okey, antara tanda-tanda ni kita boleh terbahagikan kepada dua. Pertama, ketika kita tidur. Yang kedua, ketika kita terjaga. Kita jaga waktu jaganya kita. Sakit daripada sudut fizikalnya kita. Okey, pertama ketika tidur dah biasanya kita dapat detect dia yang kita dia baru dah terkena gangguan ketika kita tidur. Biasa macam saudara Faizal sebut tadi, kita bermimpi yang menakutkan. Kita bermimpi dengan kita berjumpa hantu pocong, kita jumpa pontianak, kita jumpa yang menakutkan, hantu yang betul-betul menyeramkan, kita jadi takut dalam mimpi tersebut. Kita jadi penat bila kita jumpa hantu tu, kita jumpa benda yang menakutkan tu, kita rasa macam kita betul di alam real. Kita jadi penat. Bila terjaga, kita jadi berasa penat. Macam contoh, kita jin itu dapat pegang kita, digigit atau dipukul kita. Kita bangun-bangun, kita tengok ada lebam pada kaki kita. Itu tanda-tanda pertama yang biasanya pesakit kita jumpa dalam mimpi. Benda itu muncul di dalam mimpi daripada penjelmaan yang menakutkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya gangguan ini datang dalam mimpi seperti binatang-binatang berbisa dan buas. Ular hitam, anjing hitam, kala jengking, laba-laba dan sebagainya lah. Okey, kita benda-benda yang menakutkan, khinzir dan sebagainya lah. Okey, benda-benda yang menakutkan, binatang buas dan binatang-binatang yang berbisa, kena gigit, dia kacau, dia dekat dengan kita. Jadi itu satu tanda juga, okey, dalam mimpi. Yang seterusnya, kita mimpi berkaitan dengan patung-patung sembahan. Okey, contoh patung-patung Buddha, patung-patung yang sembahan orang-orang yang bukan Islam lah. Kita mimpi salib dan sebagainya. Kita mimpi benda-benda tersebut. Dan kekerapan ia adalah mimpi ini datang secara kerap. Contoh 3 hari kita akan mimpi benda yang sama. Dan tu besok mimpi pula binatang buas. Besok mimpi pula lagi, ya Allah, mimpi orang yang dah meninggal dunia dan sebagainya. Itu tanda hampir 90% kita dah kena tanda gangguan lah. Okey, seterusnya apa lagi tanda yang kita ada? Bila kita dah mimpi macam-macam ni, kita mudah mengigau. Okey, memang satu tanda mungkin mengigau disebabkan kita terlalu penat daripada kehidupan seharian kita. Tapi bila dah kerap dengan gangguan ini, kita sangat mudah untuk mengigau ketika tidur kita. Okey, tidur kita tak nyenyak. Dan antara lain tanda ketika tidur ni, memang kita sukar tidur malam. Mata kita nak celik ni susah. Kita nak celik ada je macam mengganggu. Fikiran kita terganggu, kita fikir yang bukan-bukan, kita fikir nak mati, kita fikir kiamat. Tak salah fikir kiamat, tak salah fikir mati. Tapi ia melampau-lampau menyebabkan kita tak boleh buat kerja. Kita jadi terlalu lemah dan jadi terlalu takut. Jadi itu yang biasa. Tanda-tanda pesakit kita hadapi ketika nak tidurnya. Okey, seterusnya yang kedua, kita jaga secara umumnya. Kita jaga, okey. Sakit yang tak dapat dikesan secara medik. Okey, secara mediknya doktor kata kita sihat. Tapi pesakit akan rasakan diri mereka sakit. Contoh di tempat-tempat tertentu, mereka boleh muntah darah. Doktor cek tak ada luka, tak ada masalah dalam perut, dalam pernafasan tak ada masalah, tekak tak ada masalah, tapi mudah muntah darah dan sebagainya. Okey, yang seterusnya batuk berpanjangan. Dia tak tahu, tiba-tiba dia batuk-batuk, tengok tak ada TB, tak ada masalah dengan paru-paru, tapi batuk yang berpanjangan. Itu satu tanda sakit yang tak dapat dikesan secara medik atau secara hospital. Okey, pesakit sendiri akan rasalah kesakitan yang mereka lalui. Okey. Seterusnya apa yang mereka rasa? Tanda-tanda seterusnya, perubahan emosi secara mendadak. Mereka mudah menangis, seperti disebut, anxiety, mudah berdebar-debar, okey, kegelisahan yang melampau. Kita tahu punca kenapa kita gelisah, padahal tak ada apa masalah pun berlaku dengan kita. Padahal benda tu pernah berlaku dengan kita, tapi disebabkan ada gangguan, kita tak boleh kontrol anxiety kita tu, tak boleh nak kontrol. Okey, ada banyak cara kita cuba, kita tarik nafas dalam-dalam, kita cuba juga zikir, tapi kita tak mampu untuk mengatasinya. Itu satu tanda bila kita ada emosi kita terganggu dengan secara mendadak. Okey, kita gelap. Okey, ada antara lain tanda. Okey, bila dah teruk, dia mudah melihat jin tersebut. Okey, jin ini bila dah terlalu kuat dalam gangguan yang diterkena ni, dia mudah menjelmakan diri dia depan pesakit kita lah. Biasa dia akan lihat jelmaan-jelmaan, bukan dalam keadaan sebenar pun. Dia akan menjelmakan dalam keadaan-keadaan yang menakutkan lah, seperti pocong, langsui, budak kecil dan sebagainya. Benda hitam besar dan sebagainya. Itu tanda gangguan yang agak dah mula kritikal. Okay, mula-mula mereka akan rasa mungkin pendengaran dia mungkin dengar bisikan, mereka akan bising pada telinga. Itu peringkat awal lagi. Tapi bila dah agak kritikal, mereka mudah melihat jin-jin ini muncul di hadapan mereka lah. Okay, itu antara tanda yang agak kuat. Okay, antara lagi yang boleh kita dapat detect bila kita ni seorang yang menjaga ibadah, tapi bila ada gangguan, kita agak sukar untuk ibadah. Kita nak zikir payah. Kita zikir akan cepat mengantuk. Kita baca Quran sakit pinggang, sakit itu, sakit ini, tak selesa duduk lama. Okey, cepat mudah letih. Okey, kita nak buat ibadah ini akan terganggu. Memang dia akan ganggu ibadah kita. Segala ibadah kita nak buat dia akan ganggu. Okey. Solat pun malas Solat pun malas. Solat dari mana?
Solat jadi malas, kita susah lah. Nak bangun malam dulu mungkin kita boleh buat 2 rakaat, kita mungkin boleh maintain Ya. seminggu 2 kali kita dapat solat malam. Tapi bila sebab ada gangguan, kita tak mampu, kita akan jadi tertidur terus, kita berat walaupun dah cuba bangun, tak boleh nak bangun juga. Allah. Perhatikan tanda-tanda ini, okey? Seterusnya, kita dapat kesan-kesan lebam tanpa kita tahu punca lebam tersebut. Dari cerita tadi lah, mungkin dalam mimpi kita telah digigit oleh ular. Okey, dalam mimpi tu ular tu dah berjaya gigit kita. So kita bangun, ya Allah, kenapa ada lebam secara tiba-tiba tanpa kita tahu punca lebam tersebut. Itu antara tanda ketika jaga kita lah. Dan apa yang kita lihat lagi adalah perubahan sifat ataupun tabiat kita secara mendadak. Okay, dulu mungkin kita seorang ceria, tapi bila ada gangguan, kita akan jadi seorang yang pendiam. Kita akan jadi seorang yang suka menyendiri. Kita, contoh kita dengan pasangan kita akan jadi panas dengan kita. Itu antara sisi pemisah lah. Kita tak boleh dekat dengan isteri kita, kita tak boleh dekat dengan suami kita. Kita benci dengan isteri kita, kita benci dengan suami kita. So, kekeluargaan kita akan jadi panas. Keluarga kita anak beranak bergaduh. Itu antara tanda-tanda perubahan sikap ataupun tabiat secara mendadak. Itu antara tanda-tanda. Okey, secara umum yang biasa pesakit kita hadapi. Kita tanya, ada tak tanda ni? Ada. Ada tak ada tanda ni? Ada. Kemungkinan. Ada. Kalau nak tanda-tanda khusus tu memang kena jumpa sendirilah Ustaz kan. Betul. Tapi, betul. Cuma ada yang pernah beritahu saya yang apa yang Tuan Faizal alami ni sebenarnya dah lama. Dia mungkin dah lama daripada 12 tahun lepas katanya. Cuma dia sedikit dia mempengaruhi. Boleh jadi macam tu juga Ustaz? Boleh. Tanda ini sebenarnya datang pada awal. Daripada awal. Dia sampai satu masa, sampai satu peringkat, dia akan menimbulkan tanda-tanda lebih besar daripada yang kita alami sebelumnya. Antara lebih besar memang kita boleh nak kontrol dah. Dan kita memulakan khidmat perawat lah untuk membantu, untuk merawat. So jadi bila kita ada tanda-tanda awal ini, kita perlu ambil tindakan segeralah. Okey, tindakan segera insya-Allah. Nanti kita akan kongsikan apa tindakan yang boleh kita ambil untuk kita atasi dengan diri sendiri. Cuma itulah dia, kadang-kadang orang yang dapat tanda-tanda ni, termasuklah saya cakap pasal diri saya ni, bila dia dapat tanda-tanda daripada awal tentang emosi dia yang selalu marah ke ataupun cepat panas baran dan sebagainya, dia rasa tak ada apa pun, ini biasa normal kan. Tapi bila orang lain yang nampak dia macam tak apa nak ni kan, tak dapat nak kawal perasaan dan sebagainya. Jadi itu mungkin kita akan cerita lebih lanjut lagi kejap lagi Baik Ustaz, tentang apa teddy bear tu. Itu satu cerita yang menarik sebenarnya. Masya-Allah. Ustaz terlibat kan merawat kes teddy bear menjadi peneman tu. Boleh Ustaz cerita dengan lebih lanjut tak? Ramai nak tahu ni. Masya-Allah. Okey, bismillah. Okey. Alhamdulillah dapat peluang secara live untuk ceritakan kisah ni. Saya cerita dalam Facebook untuk diambilkan sebagai iktibar dan pengajaran. Okey, sebab dia berkaitan sangat dengan apa kita punya akidah sebenarnya. Okey, sebab apa kisah ini bermula pada 24 hari bulan 8. 24 hari bulan 8, okey. Kisah tu sebenarnya sehari sebelum tu pada 23 hari bulan 8 tu pesakit tu dah datang ke pusat rawatan. Okey, pesakit ni perempuan usia dalam hujung 20-an lah, dia datang ke pusat rawatan dengan sebab dia ada penyakit gatal-gatal. Gatal-gatal di tubuh dia yang dia dah cuba pelbagai rawatan hospital, dia dah makan ubat, dia dah makan pelbagai rawatan hospital, tapi herba dia dah makan, masih gatal-gatal tu masih ada pada diri dia. Jadi ketika itu juga dia nak berkahwin dah, lebih seminggu selepas tu dia nak kahwin. Dia ada program untuk berkahwin lah. Jadi dia risau dengan keadaan dia, dengan gatal-gatal dia. Dan tu dia ni juga seorang yang panas baran, cepat sentap, cuba dah terasa hati, tak boleh cakap sikit, dah akan melenting. So, jadi emosi dia tu mudah sangat terganggu. So dua tanda kuat ni yang menyebabkan dia datang ke pusat rawatan lah. Jadi dia datang ke pusat rawatan dan dia menerima rawatan. Bila ruqyah dia bacakan kepada pesakit ini, Allahu Akbar, Allah, dengan kuasa Allah, kebesaran Allah SWT, pesakit diberi respon yang sangat kuat lah. Mereka menjerit, bertukar suara dan sebagainya. Bila suara tu dah bertukar menjadi macam suara seorang lelaki, bila kita ruqyahkan dengan izin Allah, Allah mudahkan jin itu keluar daripada tubuh pesakit tersebut lah dengan izin Allah. Jadi bila dah tenang, kita dah keluar, kita bagi nasihat, kena mandi bidara dan sebagainya, buat terapi yang kita bagi selesa dengan Al-Quran, sentiasa banyakkan zikir kepada Allah. Jadi dia terimalah kita punya nasihat dan sebagainya. Alhamdulillah balik. Mereka balik dengan saya bekalkan dengan daun bidara dan sebagainya, mereka balik. Pada pagi 24 hari bulan tu, rupanya pesakit ini kena lagi dekat rumah. Dia kena, saya dapat mesej tu dalam pukul 3 lebih macam itulah.
last saya rawat, lepas tu dapat lagi pesakit, dapat mesej daripada adik kepada pesakit. Dia kata kakak dia ni dah semakin teruk. Okay, kakak dia ni dah mula menjerit-jerit dekat rumah, tangan dia keras tapi dia tak boleh mengontrol gerakan tangan dia. Dia keras tapi bergerak dengan laju, bergerak. Jadi dia tak boleh nak kontrol. Jadi bila dia cuba juga, dia bacakan beberapa ayat Quran, dia cuba untuk bantu kakak dia tapi tak boleh. Daripada pagi dia kena dalam pukul 7 sehinggalah saya datang tu, gangguan itu masih ada. Gangguan tu dia masih menjerit lagi. Jadi saya datang, dengan izin Allah saya datang sampai pukul 3 lebih saya sampai ke rumah tu. Dan saya nampak dia dah agak bertenang sikit. Dia dah mula bertenang, dia boleh bercakap dengan dia. Walaupun dia sepada sedar tapi kita masih boleh berinteraksi dengan pesakit ni. So saya minta dia duduk, kita rukyahkan sekali lagi. Sekali lagi dia merasuk, kerasukan berlaku. Lepas tu saya tanyalah dalam kerasukan jin yang ada tu badan tu. Saya kata, kat mana sebenarnya kau duduk kat rumah ni? Kan, kat mana sebenarnya kau ada kat dalam rumah ni? So dia tunjuklah satu tempat di dapur, satu lagi di dalam bilik. So kita ambil air, kita renjis dengan yang kita bacakan ayat Quran, rukyah dekat air tersebut dan kita renjis kat kawasan dapur dan kita naikkan ke bilik dengan adik ni lah, dengan adik pesakit. Jadi sampai kat dalam bilik, masa kat dalam bilik tu saya tak sedar hati dah berdebar-debar. Saya rasa berdebar, saya rasa macam mana tak kena. Jadi saya buka pintu bilik, saya nampak pada sebelah kanan saya ada satu teddy bear yang sangat besar. Okay, teddy bear tu besar macam dia tengok dekat saya, terus kepala saya berpaling kepada teddy bear besar tu. Saya nampak teddy bear tu dan mata dia macam dengan mata saya bertembung macam tu. So jadi saya tak hiraukan dulu. Saya renjir bilik tu, saya renjir dengan air. Saya nampak teddy bear tu macam mengikut apa saya buat. Okay, saya perhati dengan anak mata saya tengok teddy bear tu kan. Jadi saya nampak macam ada sesuatu dengan teddy bear ni. Saya tak sedar hati. Jadi kan saya ambil teddy bear ni, saya buat turun. Saya ambil buat turun. Dalam masa kat tangga lagi dia tengok saya pada atas, dia dah menjerit dah. Dia waktu tu dia menjerit, dia kata kau jangan ganggu tempat aku. Aku nak dia mati. Aku nakkan dia. Dia bersama dengan aku. Aku tu milik dia. Macam-macam dia cakap. Okey, kau jangan musnahkan tempat aku. Tolong jangan musnahkan ni, dia kata. So jadi pesakit tu maknanya benda tu dalam badan ni yang bercakap. Yes. Pesakit tu bercakaplah ketika tu. Okey, dia kerasukan, dia tak sedar apa dia cakap tu. Dia tak boleh nak kontrol, dia kata. Mulut dia bercakap tu dia tak boleh nak kontrol. Jadi bila kita cakap dengan teddy bear, cakap dengan pesakit tu, okey, lebih baik kau keluar sebelum teddy bear ini kita musnahkan. Dia cakap, kita musnahkan teddy bear ni. Okey. Saya rukyahkan balik pesakit ni, rukyah lebih kurang dah 25 minit. Alhamdulillah dengan izin Allah pesakit sedar. Pesakit dah mula sedar tapi dalam keadaan yang terlalu lemah. Okey, dengan keadaan badan dah lemah sebab daripada pagi kerasukan sehinggalah saya kes tu berlaku. Jadi bila dah sedar, saya tanyalah beberapa soalan tentang teddy bear ni. Apa sebenarnya istimewa dengan teddy bear ni? Apa best sangat teddy bear ni? Dia kata teddy bear ni ada seseorang istimewa buat dia, yang bagi kat dia katanya. Okey, untuk sebagai tempat dia, diri dia lah, apalah macam-macam. Jadi dia jadikanlah teddy bear ini sebagai kawan. Dia bercerita segala masalah, dia bercerita segala apa yang dia lalui kehidupan seharian dia. Ada apa-apa pun dia akan cerita dengan dia, macam orang hidup dia buat. Okey, so jadi dijadikan sebagai betul-betul peneman dia. Jadi kat situlah ruang syaitan nak masuk. Okey, sepatutnya kita Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita luahkan kita, untuk kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada patung tersebut. Ini yang menyebabkan sebenarnya ini yang menyebabkan sebenarnya boleh mengganggu akidah kita disebabkan oleh patung tersebut. Jadi kita ambil keputusan, kita cerita, okey, kita bagi nasihat, patung ini hanya patung. Okey, ini yang dilarang oleh Nabi. Kita tak boleh simpan patung korban. Inilah kesan-kesan dia. Bila kita jadikan teddy bear ini sebagai hiasan dan teman kita. Ini yang sangat dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tu. Yang Nabi larang untuk kita simpan patung. Ini adalah kesan-kesan dia. Jadi dan ini juga kita begitu lihat di tasyabuh. Tasyabuh ini menyerupai orang-orang bukan Islam menyimpan patung di rumah. Jadi kita perlu elakkan. So jadi kita perlu elakkan benda ni. Jadi bila kita dah rawat, dia dah sedar, kita ambil patung tu, kita nasihat, kita nak bakar. Patung dia tu diizinkanlah. Mula dia berat juga, disayang dengan teddy bear ni, sangat-sangat sayang. Walaupun teddy bear tu dah koyak dah kepala dia. Kepala tu dah terkeluar dah, dia punya isi-isi apa, dah masam dah teddy bear tu. Masam dah kan. Lunyai. Kita dah lunyai. So jadi kita ambil teddy bear tu, kita cakap dengan dia, kita bagi nasihat teddy bear ni yang salah satu asbab syaitan bersarang dekat sini, menyebabkan gangguan ni berlaku dekat pesakit ni. Tak apa, mereka izinkan, satu keluarga izinkan. Alhamdulillah saya buat keluar teddy bear tu, saya balik and saya bakarlah di satu tempat, saya bakar teddy bear tu dengan izin Allah.
saya dapat makluman pada malam tersebut gatal-gatal tu dah tak ada pada pesakit tersebut. Masya Allah. Dan pada hari-hari seterusnya dia melalui hari yang dia kata sangat berbeza yang apa dilalui dalam dirinya. Dia lebih tenang, dia jadi lebih sabar, dia lebih tak adalah dia nak mentelenting dah. Masya Allah. Dia kata dulu rasa nak kahwin dengan tak kahwin tu dia kata macam tak nak kahwin. Dia kata dah lah aku dah tak nak kahwin. Dia cepat, dia mudah nak buat keputusan, berubah keputusan secara cepat. Jadi alhamdulillah itulah kisah Tribel yang saya dapat. Dengan izin Allah bila kita bakarkan, kita betulkan balik akidahnya, kita cerita balik Tribel ini ala penyebab dia, okay, kita boleh terlari daripada akidah kita boleh lari disebabkan Tribel yang macam ni. Jadi alhamdulillah pesakit dengan izin Allah terima nasihat tu, dengan izin Allah dia sembuh daripada gatal-gatal yang dilaluinya dengan izin Allah. Itulah ada kisah Tribel yang mengganggu pesakit tersebut. Bila kita buang dia, kita bakar dia, dengan izin Allah dia sembuh dengan izin Allah. Dah tak ada kerasukan lagi. Masya Allah. Boleh buat filem ni Ustaz ya. Masya Allah. Itulah antara kisah yang menarik sepanjang saya merawat pesakit. Dulu ada juga Tribel tapi tak adalah besar macam tu. Itu adalah Tribel yang paling besar saya pernah dapat daripada pesakit yang untuk dilupuskan. Wallahualam. Ya, saya macam teringat beberapa filem lah yang ada macam kaitan patung-patung dan sebagainya. Macam patung apa Chucky tu. Chucky. Muka macam takut betul. Masya Allah. Tapi rupa-rupanya dia boleh jadi sebab Boleh. kita yang jadikan dia sebagai peneman, kita mengadu dekat dia, lama-lama setan ada ruang nak masuk ke dalam tubuh makhluk itu. Sebab selain daripada Allah semua makhluk. Kan? Betul. Kalau kita mengadu dekat makhluk maka dia membuka ruang kepada syaitan untuk masuk. Subhanallah Ustaz. Memang satu kesedaran yang sangat penting untuk kita ketahui sebenarnya. Tuan-tuan semua yang sedang menonton sekarang ni, cuba cek, kita periksa balik apa yang ada dalam rumah kita Ustaz kan. Betul tak? Betul. Kita rasa sebab kita dah terima tu sebagai satu perkara biasa dalam masyarakat kita. Teddy bear apa salahnya? Tapi Allahu Akbar. Kalau ikutkan apa yang Ustaz perjelaskan pada malam ini, ia boleh membuka ruang kepada setan untuk mengganggu manusia. Allahu Akbar. Gambar pun saya dengar gambar yang bernyawa, yang gambar-gambar yang bernyawa. Selagi boleh kita janganlah adakan lagi-lagi gambar yang dilukis. Gambar yang itu memang ada larangan yang jelas daripada hadis tentang larangan melukis potret manusia ni. Okey, kita dah lukis, kita letak kat di dinding. Masya-Allah, itu antara larangan. Takut-takut ia mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita melukis gambar wajah manusia, potret manusia, itu antara yang kita letakkan di dinding. Masya-Allah, itu antara larangan. Yang dikatakan malaikat rahmat itu tidak masuk, tapi malaikat maut tetap masuk, insya-Allah. Malaikat rahmat dia tak masuk. Itu tak boleh halang. Tak boleh halang dah. Sebab tu yang kadang-kadang kita rasa macam gambar ni ada something lah macam ada tarikan dia. Bila gambar-gambar secara potret lagi-lagi gambar-gambar bernyawa seperti binatang, haiwan, manusia, dia kalau makin besar dilukis, bila kita dekat dengan dia sebenarnya kita ada satu tarikan dekat mata kita dan hati kita. Sebenarnya kita ada tarikan dia. Itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak boleh diletakkan di rumah? Kita akan rasa, mungkin semua pendengar boleh rasa sebenarnya. Kita macam ada tarikan nak tengok dan rasa macam lain sebenarnya. Dan dia pun kadang-kadang gambar tu macam memandang kat kita. Memandang kita, betul. Dan itu mungkin juga jawapan kepada legenda macam cerita-cerita potret Mona Lisa dan sebagainya. Allahu Akbar. Baik. Ustaz, saya nak tanya ni, adakah daripada segi perbezaan sihir yang Ustaz bagi tahu tadi, ada tak tingkat-tingkat kemudaratannya, macam sihir, tingkat kemudaratannya yang macam gangguan menumpang, gangguan dekat rumah, gangguan gambar, gangguan teddy bear ni, ada tingkat-tingkat kemudaratan dia tak? Okey, bismillah. Terima kasih, satu soalan yang sangat baik. Okey, kita ambil satu kisah daripada Nabi SAW. Pernah berlaku kisah bagaimana jin ini boleh memudaratkan manusia sehingga boleh menyebabkan kematian. Okey, kisah di mana seorang pemuda daripada tak silap saya perang Khandaq ketika itu, dia baru berkahwin. Nabi dia minta kebenaran kepada Nabi SAW untuk pulang ke rumah sekejap. Jadi dia pulang ke rumah dan Nabi kata bawa senjata lah, bawa pedang ke tombak. So jadi dia bawa balik dan Nabi kata bawa senjata tu balik. Bila sampai di rumah, dia nampak isteri keluar daripada rumah. Jadi bila nampak isteri keluar kat rumah, dia marahlah, kenapa kamu keluar kat rumah tanpa izin aku dan sebagainya. Jadi bila dia nampak macam tu, dia kata kat dalam tu ada seekor ular. Jadi ada seekor ular. Jadi pemuda ini dengan tak menunggu masa, dia ambil senjata dia terus bunuh ular tersebut lah. Dia bunuh ular tersebut tak semena-mena, sebagaimana ular itu mati, pemuda ini pun mati. Okay? Dan cerita ini dia bawa berjumpa dengan Nabi SAW dan Nabi kata, tahukah kamu bahawa jin ular itu adalah jin, ada jin. Okay? Dia membalas dendam kepada pembunuhan ular tersebut.
Okay, jadi kisah itu menunjukkan bahawa jin ini boleh memudaratkan manusia sehingga menyebabkan kematian. Okay, boleh jin itu juga boleh menyerupai haiwan-haiwan seperti anjing, seperti ular dan sebagainya, boleh menyerupai ke dalam alam nyata. Jadi mereka juga boleh dibunuh sebenarnya dalam keadaan nyata sebagaimana hadis Nabi tersebut. Okay, jadi kat situ kita boleh dapat satu landasan bahawa jin ini boleh memudaratkan manusia. Okay, jadi kita balik kepada persoalan tadi. Okay, adakah jin ini boleh kesan tekatan kesan betul? Ada setengah jin ni dia akan dia tak adalah menyakit kita sangat teruk. Contoh kita pergi yang jin yang nak jin yang marah kepada kita. Contoh kita pergi satu tempat tanpa kita baca bismillah, tanpa kita minta perlindungan dengan Allah. Kita ambil batu, kita baling tu dekat kat mana? Dekat contoh satu tempat pembuangan tulang dan sebagainya. Memang antara makanan jin adalah tulang yang disebut Nabi SAW. Sebab tu bila kita buang tulang, kita baca bismillah dan jin akan nampak tulang ini penuh dengan makanan yang sesuai dengan kehidupan dia. Jadi kita masuk tu, kita ambil tempat pembuangan tulang, kita ambil batu, kita baling. Kita baling tempat tersebut dan akhirnya tangan kita jadi sakit tanpa semena-mena. So jadi itulah tiket awal dia, bila kita tiba-tiba sakit tanpa kita tahu mana punca, bila kita ke hospital pun tak tahu mana punca, saraf pun okey, perjalanan darah semua okey, tak ada masalah, tapi kita terasa sangat sakit di tangan kita. Rupa-rupanya jin tersebut mungkin telah memukul tangan kita waktu kita baling batu tersebut. Dia tak ada sampai mudaratkan sehingga kita mati. Itu sebabkan kesilapan kita menyebabkan jin tersebut marah kepada kita. Itu antara kesan dia lah. Dan antara kesan lain, contoh sihir yang menyebabkan perpisahan suami isteri, dia adalah menyebabkan kematian dan sebagainya. Dia kesan dia menyebabkan suami isteri mudah terpisah. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Dalam surah Al-Baqarah ini Allah menyebutkan tentang bagaimana syaitan ini boleh memisahkan suami isteri. Syaitan ini boleh pisahkan suami isteri. Bagaimana yang disebutkan oleh dalam Imam Suyuti juga menyebutkan antara tentera-tentera iblis boleh memisahkan suami isteri. Itu dia. Dan Allah sebut tutup dalam ayat Al-Baqarah itu, wa ma hum bidari nabihi min ahadin illa biiznillah. Tiada satu perkara mudarat pun berlaku dengan izin aku, dengan izin Allah. So jadi Allah kata buatlah sihir macam mana pun, tapi ia berlaku dengan izin aku, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara kesan dia. Dan mungkin boleh menyakitkan tubuh badan kita. Yang kedua, boleh menyebabkan suami isteri boleh terpisah disebabkan oleh sihir pemisah. Dan boleh yang antaranya boleh menyebabkan kematian jika terlalu. Dia berzakan, ada satu jin ini dengan tujuan sihir untuk membunuh orang yang dituju. Contoh penggunaan santau, busung dan sebagainya. Saya pernah hadapi satu kes pesakit ini meninggal ketika dirawat lah. Disebabkan oleh busung yang dia hadapi. Dia ada penyakit busung, perut dia mengembung. Doktor kata tak ada masalah dalam perut dia, mungkin ada hanya angin dan tak tahu kenapa perut tu boleh mengembung. Tanpa dikasan secara medik lah. Jadi bila kita rawat dengan izin Allah, dia sihat selama lebih kurang dan 3 atau 4 hari. Dia mula boleh makan, dia dah mula ceria, dia dah boleh bangun berjalan. Tapi selepas 3 hari, dia mula tumbang balik. Dia tumbang balik. Rawatan kali kedua, pesakit ini meninggal ketika dirawat. Itu di hadapan mata saya lah. Itu antara kesan. Kita tak tahu mana punca dia kena penyakit busung ini, menyebabkan perut dia mengembung. Bila rawat ini dah terlambat, dalam keadaan dia dah sangat teruk, lepas itu dengan izin Allah lah, waktu dia dah sampai, dia meninggal dunia ketika dirawat di rumahnya waktu tu. Tu antara kesan-kesan. Dikatakan kesan. Dia tak semestinya sakit. Dia akan mungkin sakit dia sikit demi sedikit. Macam santau, dia tak akan terus pergi muntah, terus darah banyak. Dia akan mula batuk sedikit demi sedikit. Dan tu mula akan rasa bisa-bisa pada badan kita. Selepas bisa-bisa rasa pada badan, dan mula kita akan rasa mudah nak muntah dan akhirnya kita akan muntah darah. Tu dia akan. Sebab tujuan sihir ni antaranya nak menyeksa pesakit yang terkena. Dia nak menseksakan sedikit demi sedikit. Dia takkan terus bunuh terus, tak. Dia akan seksakan pesakit yang dituju ni. Itu antara kesan-kesan sihir lah. Wallah. Moga-moga kita terhindar daripada masalah. Yang kalau dalam gangguan rumah pula macam mana Ustaz? Yang rumah yang selalu ada dalam rumah tu. Bismillah. Gangguan di dalam rumah. Bagaimana Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih, rumah yang dibaca akan Al-Quran, akan syaitan tu akan lari. Maksudnya memanglah akan boleh berlaku gangguan syaitan dalam rumah kita ni lah. Rumah yang ditinggalkan tak lama 3 hari, insya-Allah jin tu dah masuk dah.
Okey, jin tu dah masuk. Seterusnya, rumah yang dikenakan untuk tujuan tertentu lah. Dia mungkin nak menyebabkan keluarga tu porak-peranda, so dia hantarkan benda yang tak elok. Yang ketiga mungkin disebabkan gangguan saka, gangguan daripada keturunan-keturunan kita. Dia ganggu kita dan akhirnya dia akan ganggu rumah kita. Antara tanda banyaklah. Kita akan dengar bunyi bising dekat atas bumbung, bunyi macam orang berlari, dan kita akan rasa kerusi perabot kita bergerak sendiri. Kita akan bunyi bising, dengar bunyi orang tumbuk lesung batu, dan ada sakit. Biasanya kita dengar ada bau-bauan dekat rumah, tiba-tiba bau pandan. Tiba-tiba bau bunga-bunga yang kita tak pernah ada bunga pun dalam rumah tu, kan. Kita tiba-tiba bau busuk yang teramat sangat. Kenapa tempat ni ada bau busuk? Tak ada sampah, tak ada najis, tak ada apa, tapi kita bau busuk yang amat sangat. Okey, tu antara gangguan yang anda hadapi biar sakit apabila menghadapi masalah pada kediaman. Jadi bila rawatan dijalankan, ruqyah dijalankan, pulihkan rumah tersebut. InsyaAllah benda ini boleh selesai dengan izin Allah. Itu antara tanda-tanda. Dan ada juga tanda-tanda rumah ini diganggu sebab apa? Pesakit itu tidak dirawat. Gangguan tu dah ada pada dia. Dibiarkan terlalu lama, akhirnya gangguan yang ada pada diri pesakit akan mengganggu rumah tersebut dan ahli dalam rumah tersebut. Jadi rawatan ini sangat pentinglah pesakit yang menghadapi gangguan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, baik Ustaz. Satu kisah pengalaman dan yalah macam-macam yang Ustaz kongsikan dengan kami cukup menarik sekali. Masya-Allah. Kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini Ustaz. Mungkin ramai yang dah bersedia untuk memperkasakan diri bagaimana nak menghindari ataupun melindung diri daripada gangguan makhluk halus. Terus bersama saya dan Ustaz dalam live Ummah Today, insya-Allah. InsyaAllah. Al-Arabi, orang buta pun boleh jadi jelek. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang like, komen dan share. Malam ini cukup menarik. Ramai sebenarnya yang terkesan dengan perkara sebegini, iaitu gangguan makhluk halus. Ustaz, saya nak tanya kepada Ustaz. Sekarang ni, yalah kita selalu cakap tentang gangguan makhluk halus ni. Bila saya cerita dekat orang, ada lagi ke benda macam tu? Kan? Tapi ada pula orang yang kata, ustaz yang merawat pun kata makin lama makin banyak benda ni. Macam mana pula pendapat Ustaz? Silakan. Okey, bismillah. Itulah sekarang ini zaman semakin moden dan ialah kita melalui perubahan-perubahan zaman, ya. Daripada zaman Nabi Musa memang sihir ini telah wujud, okey. Berkaitan cerita jin ini sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan mukjizat boleh memerintah alam jin. So jadi kisah-kisah begini telah kita beriman dengan kisah-kisah sebegini. Sebagai seorang Islam kita boleh beriman bahawa kewujudan ini wujud, okey. Dan antara semakin ialah kita semakin moden, ya, kita semakin mengejar keduniaan. Kadang-kadang kita ini mudah ditipu daya oleh iblis, okey, menyebabkan kita ada hasad dengki yang terlalu tinggi. Kita tengok orang itu mudah berjaya, kita tengok orang itu disukai oleh ramai, kita tengok orang ini ada kebolehan-kebolehan tertentu boleh menyebabkan orang suka kat dia. Jadi iri hati manusia ni kita tak boleh nak elak.
Jadi disebabkan mungkin kekurangan iman dan sebagainya, mereka mengambil jalan pintas menggunakan kaedah sihir untuk menjatuhkan seseorang, untuk menyakitkan dan seterusnya membunuh seseorang. Nauzubillah min zalik. Jadi itu memang antara penyebab antara punca. Sebab ialah semakin kita akhir zaman ini, orang yang beriman ni akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan ini semakin lama semakin kuat untuk menghasut manusia supaya ikut mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara jalan-jalan yang diberikan oleh syaitan, yang akan diberikan idea-idea kepada manusia-manusia yang ada hasad dengki untuk mengambil jalan mudah, menjadi lebih cepat kaya, menjadi lebih senang menggunakan bantuan hikmat jin dan syaitan. Jadi inilah antara punca kenapa benda ini menjadi semakin kuat dan semakin banyak. Itulah antara pendapat saya. InsyaAllah moga-moga dapat kita beri kekuatan kepada kita, sentiasa dekat dengan Allah supaya kita dihindari dengan perkara-perkara tersebut, insyaAllah. Apatah lagi zaman sekarang ni Ustaz, kan ramai yang gairah upload gambar dan sebagainya di social media tentang kemewahan, tentang diri keluarga. Allah Akbar, itu membuka laluan tu sebenarnya. Betul. Dan saya sendiri Ustaz, saya sangat terkejut apabila saya beberapa kali saya jumpa dekat laman web kan, apabila kita nak cari satu artikel dan sebagainya, tiba-tiba keluar iklan ni pula ya, sihir guna gambar, sila hubungi ni sekarang. Allah santau guna ni santau angin dari jauh, kalau nak dapat khidmat hubungi nombor ni. Ya Allah Ustaz, Allah. Maknanya semakin lama semakin mudah benda ni. Mudah. Betul. Allahu Akbar, kan macam tu sekali dia orang cari makan. Masya Allah. Itu yang kita takut sangat-sangat, dan itu menggambarkan yang bila kita dunia semakin maju ya. Betul. Zaman menuju ke penghujungnya, maka perkara ini akan lebih berleluasa, subhanallah. Baik Ustaz, kita nak memperkasakan diri. Bagaimana agaknya kita nak menghadapi cabaran-cabaran yang kita khawatiri ini, yang kita bimbangi ini, supaya kita dapat melindungi diri kita daripada gangguan-gangguan makhluk halus ini. Silakan. Okey, bismillah, masya-Allah. Okey, kita dah tahu dah punca kita kena gangguan, antara punca-punca kita kena gangguan. Kita dah cerita tadi, antara puncanya adalah mungkin sihir, orang nak kenakan kita, buatan orang dan sebagainya. Orang akan sebut ni buatan orang, sihir lah, kita dapat klasifikasi sebagai sihir. Ada tujuan-tujuan tertentu untuk menjatuhkan seseorang. Itu antara yang pertama. Yang kedua, mungkin kita dah dapat dah punca dia, antara mungkin jin itu suka kat kita, dia masuk sebab dia berminat dengan kita. Yang ketiga, mungkin kita menyakitkan dia dan dia pula nak menyakitkan kita. Itu antara punca. So bila kita tahu punca, kita cari jalan penyelesaian nak mengatasi punca masalah tersebut. Okey, antara cara nak mengatasi atau nak kuatkan diri kita, pertama sekali, yang paling penting yang saya belajar daripada guru-guru saya, dia kata memang amalan ini sangat penting, tapi yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr ayat ke-39 dan 40. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hijr ayat ke-39 dan 40, Allah sebutkan syaitan ini cukup takut dengan siapa? Dengan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Dia cukup takut. Kadang-kadang kita buat amal, orang cakap, saya dah baca dah Ustaz, banyak dah ni, sudah baca, Ustaz ni suruh zikir banyak ni, Ustaz ni suruh baca ni, Ustaz ni suruh baca ni. Tapi kena juga, Abang Faizal mungkin pernah dengar benda-benda macam ni. Saya dah cuba dah bangun buat ibadah sekian-sekian, tapi kenapa saya masih diganggu? Kenapa saya masih sakit? So, benda pertama yang perlu kita tekankan adalah segala amalan kita nak buat, ya, kita letakkan dulu Allah di hadapan, iaitu kita ikhlaskan segala amalan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi dah buat, Nabi dah ajar kita buat apa yang Nabi ajarkan, ikut sunnah-sunnah dia, biiznillah kita amalan-amalan itu akan menjadi kesan kepada kita. Itu yang pertama. Okey, kita ambil dia, ikhlaskan dalam amalan. Itu cara kita nak perkasakan diri kita. Okey, yang kedua, bila kita dah ikhlas, bismillah, kita masuk dengan amalan dia. Okey, apa amalan yang mudah, okey, untuk kita elakkan. Kita tahu jin ni suka kat kita, jin ni apa boleh sakitkan dia. So kita ikut sunnah Nabi. Sebenarnya dalam sunnah Nabi ini, dia dah merangkumi ke semua aspek kehidupan kita, untuk elak daripada gangguan jin, untuk elak daripada kemudaratan dan sebagainya. Contoh, okey, bila kita pergi satu tempat ataupun pergi satu tempat yang mungkin berisiko tinggi, ada makhluk halus dan sebagainya, Nabi dah ajar dah baca doa-doa yang telah diajarkan. Contoh dia, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Okey, kita ada juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Biiznillah, kita ikut apa yang Nabi ajar bulat-bulat, kita ikut, biiznillah Allah akan lindungi kita daripada gangguan makhluk halus ini. Sebesar mana pun jin tersebut,
Kuat mana pun disebut, tapi dia tidak boleh mengatasi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah berlindung siap-siap. Kita dah serahkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu antara kita amalkan je sunnah. Ambil apa-apa bismillah. Okey, kita nak buang apa-apa. Contoh kita nak tuangkan air panas di dalam sinki, okey, bismillah. Okey, kita tuangkan. Banyak pesakit kita kena, antara gangguan yang kena ketika mana dia tuangkan air panas dalam sinki, lepas tu dia tiba-tiba merasuk. Kerasukan berlaku pada dia. Jadi merasuk. Kenapa ni? Rupanya tadi sebelum tu dia ada pergi buang air panas dekat sinki tanpa baca bismillah. Lepas tu dia marah, dia kena pada jin. So jadi dituangkan air, baca bismillah, biiznillah. Waktu tu dia tahu dah, kita dah bagi segena dekat jin-jin yang ada dekat sekitar kita ni, bahawa kita nak buat sesuatu kat tempat tersebut. Okey, tu antaranya. Kita ikut je sunnah Nabi, makan baca bismillah. Nabi pesan apa? Kalau kita tak makan, kita makan tanpa baca bismillah, kita akan makan bersama syaitan. Syaitan akan makan bersama-sama dengan kita. Kita masuk rumah tanpa bagi salam. Dan kita masuk rumah tanpa bagi salam, tanpa baca bismillah masuk rumah, syaitan akan ikut bersama-sama kita masuk ke dalam rumah. Waktu tu gangguan rumah jadi. Antara pujinya kita lah bawa balik jin tersebut. Kita tak baca bismillah, kita tak bagi salam. Kan Nabi ajar masuk rumah yang tak ada orang. Tak ada orang, kita nak bagi salam macam mana? Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Nabi ajar dah, bagi salam rumah yang tak ada penghuni. Itu pun dah memadai, jin tu akan keluar dah. Ya. Okey, ikut saja sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi. Okey. Seterusnya, kita jadikanlah Al-Quran ini sentiasa dengan kita lah. Okay? Kita belajarlah Al-Quran, dekatkan diri kita dengan Al-Quran sebagai teman kepada kita, insya-Allah. Okey, insya-Allah dengan kita sentiasa dengan Al-Quran, insya-Allah kita akan terhindar daripada gangguan-gangguan makhluk, dan dia akan menguatkan diri kita. Datang ke mana pun orang cuba nak santau kita, orang cuba nak sihir kita, mungkin kita terkena. Mungkin, okey. Allah nak uji kita juga. Kita dah baca, kita dah ikhtiar, kita dah ikhtiar macam-macam, tapi mungkin kena kat kita, tapi tidaklah 100%. Mungkin gangguan itu boleh menyebabkan kita kematian, tapi disebabkan amalan, biiznillah Allah jaga kita, mungkin kena 20 atau 30% je kena kat kita. Sepatutnya kita boleh muntah darah, tapi disebabkan dengan amalan Allah lindungi kita, mungkin kita hanya batuk-batuk ringan dengan izin Allah. Itu antara bila kita dengan Al-Quran, insya-Allah Allah akan lindungi kita. Okey. Antara apa lagi yang boleh menguatkan kita sebenarnya? Okey, sebenarnya bila kita gangguan ini ada kait dengan rohani kita. Bagi saya gangguan ini hanya nombor 2. Yang pertama adalah kekuatan rohani kita. Okey, macam mana kita nak kuatkan rohani kita? Bila rohani kita lemah, kita ni lemah semangat, cepat sedih, ada anxiety dan sebagainya. Macam mana kita nak kuatkan balik badan kita? Betul Abang Faizal sebut tadi, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan Allah sebagai motivator kita yang terbaik. Betul, sangat tepat apa Abang Faizal sebutkan tadi. Saya amat terkesan tu Abang Faizal sebut tadi satu benda yang sangat tepat. Okey, sebab apa? Bila mana kita belajar nak merawat pesakit, kita nak mula berhadapan dengan pesakit, kita akan berhadapan dengan pelbagai pencabaran daripada pesakit. Guru-guru kami sebutkan yang paling utama, jangan tinggal solat malam. Itu yang ditekankan. Walaupun 2 rakaat, kita mengadu kepada Allah pada tengah malam tu, bertakarub dengan Allah. Kita serahkan urusan kita dengan Allah sebelum kita nak buat sesuatu. Kita dah serahkan segala-galanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah itu akan memulihkan jiwa kita yang lemah. Insya-Allah itu cukup kuat. Okey, tak perlu nak jumpa bomo, ambil berdinding, pakai tangkal, pakai itu, pakai tak ada. Islam tidak mengajar tersebut. Islam mengajar kita menguatkan hati nurani kita dengan zikrullah, ingat kepada Allah, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita dekat dengan Allah, Allah makin dekat dengan kita, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cara lain, apa lagi kita nak kuatkan diri kita ni? Kita sedaya upayalah diri kita ini elakkan daripada perkara maksiat dan sifat-sifat mazmumah yang boleh membuka ruang untuk syaitan masuk kepada kita. Okay, jangan bagi ruang, jangan bagi peluang kepada syaitan dan jin ini untuk masuk tubuh kita. Mana ruang dia? Sifat mazmumah yang ada pada dalam diri kita, sifat-sifat maksiat, apa-apa perbuatan maksiat yang kita lakukan masa kehidupan kita. Itulah ruang-ruang dia nak masuk. Kadang-kadang dia bukan senang nak masuk, bukan secara mudah-mudah nak kena. Dia tahu orang ni ada peluang dan ruang untuk dikenakan. So jadi kita cubalah sedaya upaya untuk menjaga diri kita daripada perkara-perkara maksiat dan sifat-sifat mazmumah yang berkaitan dengan masalah hati kita, sifat hasad dengki, pemarah dan macam-macam lah sifat-sifat mazmumah tu. Masya-Allah, itu boleh menguatkan diri kita, insya-Allah. Apa lagi yang boleh kita buat untuk menguatkan diri kita ni? Antara yang lain yang mudah, kita perlulah sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara yang mudah. Sebab bila kita diuji oleh Allah dengan kesakitan, kita dah kena ujian ini. So Allah kata, Nabi kata cara nak keluar daripada permasalahan adalah dengan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasalah beristighfar. Okay, bila kita dah banyak juga dosa, kita
Cuba pula baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Bacalah sampai habis. Biiznillah, ini akan membuka, Allah akan buka jalan kepada kita permasalahan yang kita hadapi. Masalah gangguan sihir, masalah gangguan saka, segala masalah. Perbanyakkan istighfar, Allah akan bukakan jalan penyelesaian kepada masalah yang kita hadapi. Dan Masya akhir Allah. sekali, jangan kita tinggalkan selawat ke atas Nabi SAW. Kita perbanyakkan selawat. Kita banyakkan selawat agar hati kita menjadi tenang. Sebab Masya Allah. selawat ini bila kita baca sebenarnya, lidah kita ni menyebabkan hati kita tenang. Allah. Ayat-ayat daripada selawat ini, Masya Allah, dia akan menenangkan hati kita. Kalau kita baca je, kita tengah marah kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay? Bila Allah. kita tengok pergaduhan ke, kita sebut, Sallu ala Nabi. Masya Allah, pergaduhan tu akan tenang. Kita sebut nama Nabi. Masya Allah. Benda yang panas akan jadi sejuk. Kita lawan dia dengan selawat istighfar dan selawat. Biiznillah. InsyaAllah. Sebab itu bila kita diuji oleh Allah dengan gangguan atau kita nak elakkan, kata kita kena banyakkan solat, ya. Bersabarlah dengan menunaikan solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bersabarlah dengan mendirikan solat. Solat ini sangat penting. Bertakarub kita dengan Allah, sujud kita kepada Allah. Insya-Allah. Pesakit-pesakit gangguan saya yang teruk sangat pun, memang dah kadang-kadang kita rawat sampai 3-4 jam tak sedar. Bila mereka mula lakukan zikir pagi dan petang, kita ada zikir yang telah yang Nabi dah amalkan ketika pagi dan petang. Okey, pesakit kita amalkan benda yang sama, okey, biiznillah tiada lagi kerasukan dengan izin Allah, sebab jiwanya dah mula kuat, mulanya dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ikhlaskan segala apa yang kita nak buat ini kerana Allah, maka akan datanglah kesembuhan di belakangnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Allah, masya-Allah, ya. Satu tips yang cukup padat dekat situ, subhanallah. Tersentuh hati saya juga, ya. Ustaz, ya, dan sedikit tambahan sikit, saya pernah dengar juga daripada guru-guru agama semua, untuk merawat hati, untuk menjauhi daripada gangguan ini juga, ikhlaskan juga dalam bersedekah, sedekah tu pun dapat. Betul, tepat. Menyebabkan syaitan-syaitan ni lari, masya-Allah. Betul, setuju. Allahu akbar. Baik, ada satu soalan tambahan ni. Mungkin sekarang ni trend jungle trekking ni, Ustaz. Oh, masya-Allah, yalah. Sekarang dah ni seronok kan. Masya-Allah, betul. Pergi sana pergi sini, hiking dan sebagainya, tiba-tiba balik-balik ada gangguan pula. Macam mana? Allah. Okey. Ada tak amalan doa-doa pendek ke? Silakan, Ustaz. Bismillah, masya-Allah. Jadi sekarang ni memang trend lah kan. Sekarang dah habis PKP pun dah semakin dilonggarkan. Dah boleh pergi masuk ke hutan, dah boleh pergi berbasikal, masuk ke dalam hutan-hutan sikit. Tapi kita jangan lupa sebenarnya ada makhluk lain dengan kita ni. Kita bersama-sama menumpang di dunia yang sama. Jadi betul, ini satu soalan yang sangat baik. Macam mana kita nak hindari gangguan-gangguan halus kita berada di hutan atau tempat-tempat dia di lautan, tak semestinya di hutan. Di lautan pun tempat dia. Hutan, lautan kan. Sungai atau memang tempat-tempat dia suka berada di tempat tersebutlah. Jadi antara amalan kita sebelum melangkah tu biasalah kita minta perlindungan kepada Allah. Sebelum kita dah ada niat dah nak pergi. Besok kita ada program jaga trekking ataupun kita perkemahan ataupun kita berkelah dan sebagainya. Sebelum nak bergerak, Nabi dah ajar dah sebelum bergerak kepada rumah-rumah, pergi ke satu tempat yang berisiko tinggi, yang ada gangguan, mungkin tempat itu tempat jin dan sebagainya. Antara yang Nabi ajar yang perkara paling mudah adalah kalimat tammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca sebanyak 3 kali Nabi ajar, baca sebanyak 3 kali sebelum pergi itu. Baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kita berserah, kita tawakal kepada Allah. Kita baca juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca sebanyak 3 kali baru kita bergerak pergi ke tempat tersebut. Bila sampai, kita doa minta perlindungan Allah. Kita sampai biiznillah, kita cakap kita berdoa bahasa Melayu betapa, ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, perjalanan kami daripada segala mara bahaya, daripada segala kejahatan jin dan manusia. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Insya-Allah kita akan terlindung. Sebab dengan doa ini Allah akan lindungi kita sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Tidak akan beri mudarat. Walaupun doa itu pendek, padat, ringkas,
tapi memberi kesan yang sangat-sangat baik insya-Allah. Okey, Masya baca Allah. doa-doa tersebut, insya-Allah kita dilindungi. So lagi satu, janganlah kita jagalah kelakuan kita, adab-adab kita di tempat tersebut. Jangan cakap terbesar, jangan takabur, jangan kita ganggu-ganggu, kita tiba-tiba nak tebas pokok main suka-suka hati, kita buang air tempat-tempat yang dilarang oleh Nabi dalam lopak. Nabi kata jangan buang najis kita di lopak-lopak sebab itu tempat dia. So jadi kita jagalah adab-adab ini. Insya-Allah kita terhindar daripada gangguan-gangguan makhluk halus ini insya-Allah. Okey, menjawab soalan kau insya-Allah. Alhamdulillah, syukur ya. InsyaAllah. Dan kesimpulannya dekat sini, kalau kita ingat dekat Allah, kita sentiasa berserah bertawakal dekat Allah, pasti Allah tidak akan melupakan kita. Pasti dia akan melindungi kita. Itu Betul, je. insya-Allah. Baik, satu perkongsian yang sangat-sangat baik Ustaz. Tak sedar masa InsyaAllah. 1 jam 10 minit dah kita. Allahu Dah melebihi Akbar. masa 10 minit. Kalau boleh, banyak lagi sebenarnya tentang Masya-Allah. makhluk halus ni kalau kita nak huraikan Ustaz ya, satu-satu. Tadi Betul. Ustaz dah ringkaskan, Ustaz dah buat kesimpulan yang cukup menarik dan sepanjang 1 jam yang lepas ini. Alhamdulillah, moga-moga memberikan manfaat kepada semua, termasuklah diri saya sendiri ya. Apa yang Ustaz beritahu tu, subhanallah. Dan kalau boleh kongsikan lagi, sebarkan lagi siaran live ini. Walaupun anda dah menonton, boleh tekan butang share itu supaya dapat panggil lebih ramai lagi untuk dapat sama-sama dapat manfaat macam kita, insya-Allah Ustaz ya. InsyaAllah, insya-Allah. Allahu Akbar. Betul saya mana-mana Oh, boleh dapat bersama insya-Allah. Ustaz Muhammad. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Saya serahkan semula kepada saudara Hafiz. Mungkin saudara Hafiz nak buat penutup, silakan. Insya-Allah. Alhamdulillah, perkongsian yang sangat-sangat menarik. Saya pasti dapat memberi orang lebih kefahaman tentang gangguan makhluk halus ini kan, cara-cara untuk menghindari dan juga mengelakkan daripada terkena benda-benda yang tak diingini lah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hezri kerana sudi menjadi tetamu kita pada malam ini dan memberikan sedikit perkongsian tentang pengalaman isu teddy bear tu yang saya rasa memang sangat-sangat menarik kan. Allahu Jadi kita Akbar. tahu gangguan ni boleh datang dalam macam-macam bentuk lah. Even teddy Betul. bear yang sepatutnya dijadikan hanya mainan pada budak-budak boleh digunakan untuk menghantar benda-benda yang gangguan-gangguan yang tak diingini ni. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi di lain masa. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan juga Cik Bazal, terima kasih kerana sudi berkongsi. Alhamdulillah. Jadi harap orang ramai yang menonton pada malam ini dapat info banyak daripada perkongsian kita pada malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, jumpa lagi semua insya-Allah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.